Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Hesti Roman. Dalam video kali ini kita akan membincangkan topik perisi akaun, tajuk membetulkan kesilapan. Okey, so di sini ada soalan berkaitan membetulkan kesilapan yang berlaku. Okey, kita tengok penyata kedudukan keuangan pada 31 Disember 2019 bagi perniagaan Inggi adalah seperti berikut. Okey, so kesilapan telah ditemui selepas menyediakan penyata kedudukan keuangan tersebut. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Sebuah kenderaan terpakai bernilai RM10,000 yang dibeli dengan cek telah didebitkan dalam akaun perabot. Okey, so kesilapan dia adalah mendebitkan di bahagian akaun perabot. Okey, sepatutnya membeli kenderaan, so kita mesti masukkan ke dalam akaun kenderaan. Okey, so cara nak betulkan dia adalah, okey, so kita tarikh, so kita akan tulis. Okey, so kita tulis 2019 Disember 31. Okey, so untuk kesilapan ni kita mesti debitkan akaun kenderaan. So kenderaan dan sebanyak RM10,000 dan kreditkan akaun perabot. Kenapa kita tak betulkan akaun bank? So akaun bank tu telah betul dikreditkan, duit tu telah keluar, tetapi di dalam perabot tu tersilap masuk. So kita kena keluarkan untuk kita batalkan balik apa yang nilai yang masuk di dalam akaun perabot sebanyak RM10,000. So kita kena keluarkan, so kita kena kreditkan sebanyak RM10,000. Okey, so ini untuk soalan pertama. Okey, seterusnya, pinjaman yang dibuat daripada pihak bank RM14,000 telah diterima tetapi masih belum direkod di mana-mana buku. Okey, so bila tidak rekod, so kita mesti rekodkan. So yang pertama, kita mesti rekodkan apa? Kita mesti rekodkan kita menerima pinjaman. So menerima pinjaman, duit tu akan dibawa masuk ke dalam akaun bank. Okey, so untuk yang sama, so tarikh dia Disember 31, so kita akan debitkan bank. So bank sebanyak RM14,000 dan kita kreditkan akaun pinjaman sebab pinjaman adalah liability, so sebanyak RM14,000 jugalah. Okey, keterangan tidak perlu setengah biasanya membetulkan kesilapan dia tidak perlu menulis keterangan. Okey, sekiranya ada perlu, nanti kita akan tengok pada video yang seterusnya. Okey, so untuk soalan yang kedua kita dah selesai. Okey, kita tengok kepada soalan yang ketiga. So pemilik telah membawa masuk meja dan kerusi dari rumah bernilai RM500 untuk kegunaan perniagaan. So perkara ini belum direkodkan di dalam mana-mana buku. Okey, so sekiranya membawa masuk aset, so dia adalah tengok apa benda yang dibawa masuk, aset apa, jenis apa. So kerusi dan meja ni termasuk di dalam perabot. Okey, so kita debitkan di bahagian perabot. Disember 31, perabot debitkan RM500, nilai 500, dan kreditkan apa? Kredit bila kita bawa masuk barang, itu adalah modal. Modal, so kena kreditkan bahagian modal sebanyak RM500. Okey. Okey, so kita dah selesaikan soalan yang ketiga. Kita tengok soalan yang keempat. Bangunan tersebut termasuk perabot yang dibeli dengan bangunan termasuk perabot yang dibeli dengan harga RM1,500. Okey, difahamkan kita membeli, dia beli bangunan. So dalam bangunan tu ada perabot. So nilai perabot tu adalah sebanyak
1,500. Maksudnya dia termasuk di dalam harga bangunan. Jadi kita mesti keluarkan RM1,500 daripada akaun bangunan dan dimasukkan ke dalam akaun perabot. Okey. So 31. So sebanyak 1,500 lah. So perabot mesti didebitkan ke dalam akaun perabot 1,500 dan dikreditkan daripada akaun bangunan. So kena kreditkan daripada akaun bangunan sebanyak 1,500 juga. Okey, ini disebabkan oleh kesilapan. Maksudnya dia tidak menolak lagi harga, nilai untuk perabot tu semasa pembelian, menulis harga untuk pembelian premis lah ataupun bangunan. Okey. Untuk seterusnya, pemilik telah mengambil tunai sebanyak 1,000 untuk menjelaskan insurans peribadi, tetapi tiada catatan dibuat. Okey, so ini kesilapan yang tidak berlaku catatan lah, dia tidak mencatat. Okey, so mengambil tunai, so mengambil tunai untuk menjelaskan insurans peribadi. So insurans peribadi ke ambil untuk bayar sewa peribadi ke, itu dikira sebagai ambilan. Okey, ambilan, dan duit yang dikeluarkan mesti kredit lah. Duit yang keluar tunai di bank, so bank adalah kredit sebanyak 1,000. Okey. So selesai kita menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesilapan yang berlaku di dalam perniagaan, akaun perniagaan Inggi. Okey. So sampai kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya dan topik-topik yang lain. Okey. So sekian saja untuk hari ini.